Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar Bapak Ibu, tuan-puan sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, Pak Haji mohon maaf kerana hari ini kita terpaksa tunda sikitlah waktu programnya sebab hari full sangat ya. Jadi oleh sebab itu maka tak sempat kiranya. Kemudian pula ya, ada banyak agenda-agenda kita sekarang ni baru nak memulakan balik bisnes setelah lockdown ini, maka banyak yang nak kena tengok sana tengok sini, maka terpaksa lewatkan sikit ya, program kita pada hari ini. Baik, Pak Haji, langsung saja kepada soalan yang pertama. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Bu Eko daripada Depok. Oh, Bu Eko, apa khabar Ibu Eko? Bagaimana keadaan hari ini? Ya, Pak Haji doakan mudah-mudahan Ibu Eko dan Pak Hasan, alhamdulillah insya-Allah sihat. Ya, jadi soalannya apa? Maaf nak tanya, ada pasien teman yang menderita breast cancer, breast kanker. Baru mulai minum bajakah, belum sampai 1 botol sudah pecah. Dia rasa kesakitan, sebaiknya kita berikan herba apa lagi dan apakah dosis bajakah perlu dikurangi? Ini di antara salah satu daripada soalan yang sering berlaku sebenarnya. Orang mengambil bajakah pecah, dia punya kanker di payudara. Kalau sudah besar, dia ada dua saja pengkaedahannya. Sama ada kanker itu akan menyusut menjadi kecil atau dia pecah keluarkan darah dan juga nanah. Itu lebih baik. Dia lebih baik sebenarnya. Bila mengeluarkan darah, nanah itu lebih baik supaya dia tidak pergi kepada organ-organ yang lain. Kerana seperti mana yang Pak disebutkan bahawa sel kanser ini telah melakukan satu proses apoptosis, iaitu membunuh diri ya. Sel-sel itu membunuh diri, jadi menyebabkan keluar darah itu yang begitu banyak. Tapi jangan panik ya, jangan panik, kita ada cara dia. Baik, dan begitu juga kalau kita ambil jamur ataupun kulat susu harimau ya. Kalau kita ambil kulat susu harimau pun jadi begitu dia pecah juga. Dan kaedah untuk pemecahan ni memang ada dalam pengobatan herba, iaitu bagi macam bisul, peracut ataupun apa-apa tumor yang berlaku kat luar lah kita katakan ya. Jadi kita pecahkan. Pecah ni bukan kita buat operation, bukan kita hiris dengan pisau, bukan, tapi pecah dengan menggunakan pemasakan. Ini ada satu istilah dalam tanda kutip pemasakan. Kita masakkan. Kalau bisul, kita masakkan bisul itu, masak supaya dia jadi ranum dan dia pecah. Masya Allah. Dan apabila dia pecah itu, dia timbul sakit. Maka untuk menghilangkan sakit itulah maka kita ambil buah naga ya, buah naga yang merah tu. Kita buat jus, kita minum. Dan apa juga yang bersifat sejuk untuk tujuan untuk menghilangkan sakit tersebut. Itu memang betul akan berlaku ya. Dan yang kedua yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa apabila sudah pecah begini, kita tak mau dia jadi gangren. Gangren ni luka lama. Dia luka lama dan dia tak mau kering-kering. Jadi gangren ni kita gunakan SGH ataupun kita gunakan SGH, kita spray itulah, gunakan SGH itu, insya-Allah itu amat baik sekali, masya-Allah. Baik, ataupun kita gunakan juga daripada kapsul haruan. Ibu Eko sudah boleh order kapsul haruan, sudah ada dengan Pak Asrul ya. Pak Asrul pun sudah terima kapsul haruan, alhamdulillah, syukur. Jadi itu kita gunakan. Jadi sinergi bajakah dan kapsul haruan diambil bersekali supaya insya-Allah masalah gangren ataupun pecah luka ini, nanah, darah ini dia tak jadi tempat itu gangren dan tidak ataupun susah untuk sembuh. Itu adalah kaedahnya insya-Allah. Baik, apakah dosis yang kita beri ni? Biasanya Pak Haji bagi dosis 3-3-3 ya. Tetapi kalau di Indonesia kapsulnya lebih besar pada Malaysia ya, kadang-kadang sampai 500 ya, 500 mg. Kalau 500 mg itu kalau 3-3 tu banyak, boleh kurangkan 2-2 saja
ya, dua-dua ataupun satu-satu saja, ya, apabila dia dah pecah. Tapi insya-Allah, percaya ya, bila kita sentuh, kita ambil, kita minum bajakan, ya, Pak Haji percaya akan berlaku kesembuhan segera kepada kita semua yang mengamalkannya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Ibu Eko, ya, Allah akan bagikan, kalau boleh kita ambil foto lah, fotonya untuk sebagai simpanan rekod untuk besok bila kita ketemu lagi dengan kasus yang seperti ini. Baik. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Assalamualaikum Tuan Haji, semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Alhamdulillah, amin. Lama tak pergi jumpa Tuan Haji, masya-Allah. Insya-Allah nanti sudah sudah dapat keizinan, datanglah insya-Allah. Seorang pesakit mengalami vertigo, vertigo, buah pinggang bocor, pendarahan mata dan dah guna wave, eye drop, AGH. Pasien kata masih tak okey, matanya gatal berair dan kabur. Itu di antaranya. Baik. Jadi ini masalahnya begitu serius sekali. Yang pertama ialah vertigo. Vertigo ni, apa yang Pak Haji nak cuba faham ni, barangkali orang ni menghadapi masalah tekanan darah tinggi. Darah tinggi. Vertigo ini dia pusing. Pusing tu ada dua. Satu darah tinggi, satu darah rendah. Kalau darah rendah, kita ubat dia dengan jahe atau halia dan campurkan dia dengan madu. Tetapi kalau darah tinggi, Pak Haji dah sebut dulu, cari daun papaya yang tangkainya berwarna ungu, ambil itu, direbus, dibagi minum, insya-Allah. Itu untuk vertigo. Kemudian tentang buah pinggang bocor ini, buah pinggang bocor ni sebenarnya istilah apabila kita tengok air kencing dah mula tu berbuih tu, maka banyak yang keluarnya apa dia, yang keluarnya ialah protein, yang keluarnya itu apa dipanggil kreatinin ataupun yang terlalu tu albumin. Buah pinggang bocor ni boleh menyebabkan betis kita itu bengkak dan kita jadi capek, jadi lemah, jadi tak kuat dan sebagainya. Sebab buah pinggang ini juga mempengaruhi daripada perasaan. Sebab apa? Di bawah ataupun di buah pinggang tu, kalau kita perhatikan betul-betul, ya, di atasnya itu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu juga adalah khususnya untuk dapat adrenalin ataupun tidak. Itu jadi hormon juga. Ini bagi masalah buah pinggang yang bocor itu. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ada masalah buah pinggang ni, mau tak mau, Pak Haji dah sebut, mahukah tak mahukah, kena gunakan kapsul daripada kapsul haruan. Wajib guna kapsul haruan. Sebab kesemuanya hampir yang rosak buah pinggang ni semuanya adalah kekurangan daripada apa disebut sebagai albumin. Itu di antaranya. Jadi kita ini bila kita melibatkan diri dalam pengobatan herba, ada beberapa herba yang dah jadi wajib, bukan jadi obat tapi wajib untuk dilengkapi, iaitu misalnya albumin. Itu dah jadi wajib banyak sekali. Kalau Pak Haji di sini pun banyak guna albumin, banyak sekali. Sebab apa? Sebab dia digunakan khusus untuk apa juga rawatan. Dulu Pak Haji sebut dia ada frontliner, orang duduk bahagian depan, soft depan. Kalau tubuh badan kita sakit, maka dia akan jadi doktor yang pertama sekali yang akan datang untuk membuat rawatan. Apa tu? Albumin, ataupun nama produknya Probumin ataupun kapsul haruan. Baik. Kemudian tentang pendarahan di mata. Pendarahan di mata ini bahaya sekali. Sebab itu Nabi SAW menyebut, kalau sudah keluar pendarahan ini kena bekam. Bekamnya di mana? Di ubun-ubun ini kita bekam. Sebab apa? Bila kita bekam di ubun-ubun ini, maka pada ketika itu maka kita mengelakkan daripada berlakunya CVA, cerebrovascular accident, iaitu mengelakkan daripada pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah, apa yang berlaku ialah stroke atau koma. Jadi bahaya sekali pendarahan di mata ini. Jadi oleh sebab itu harus bekam. Ini satu kasus yang harus bekam. Baik, cerita pasal bekam ini Pak Haji nak sebut, ya, bahawa syarat dalam penyembuhan kita ni, kalau kita banyak, kita katalah albumin itu, kita kata albumin itu adalah frontliner, ya, kita harus bagi
albumin pada semua penyakit-penyakit kasus-kasus. Begitu juga bekam. Bekam ini harus kita bekam pada waktu-waktu bekam sunnah. Itu harus dilakukan bagi mereka yang nak jaga, nak maintain kesihatan atau nak merawat bagi penyakit-penyakit yang berlaku. Bekam mesti diberikan. Herba plus bekam. Madu asal plus al-hijamah. Itu madu itu mewakili herba, al-hijamah Nabi sebut dua-dua ini beriringan. Itu di antaranya. Dan guna wave, dah guna wave, alhamdulillah dah guna wave, Android dan SGH. Namun kata orang sakit ni masih matanya masih kabur walaupun dah guna SGH, guna wave. Ya, wave ini bukan untuk terangkan mata, bukan. Wave, kena ingat wave adalah untuk otak, bukan untuk mata. Kalau Android betul untuk mata. Dan SGH ini kita gunakan juga adalah khususnya untuk luka, untuk kolesterol, untuk semua juga. SGH juga adalah sama seperti haruan pasir, hormon, itu kita gunakan. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji ulangi bahawa yang pertama ialah bila orang sakit kita bagi albumin, yang kedua kita bagi SGH. Dua hal ini penting. Dua ini mesti pegang kuat-kuat ya, sebagai dasar perawatan kita. Kalau kita tak bagi ini, kita tak ada kekuatan, lambat pengobatan kita. Nanti herba ini orang kata lambat, orang tak mau datang dengan kita sebab buat rawatan lambat. Jadi itu insya-Allah kalau kita bagi itu dalam masa 1 minggu sudah ada banyak perubahan. Orang ini kalau dia tengok ada perubahan maka ramai dia datang, ramai insya-Allah. Tapi kalau dia tengok dalam masa 1 minggu tu tak nampak perubahan, maka dia tak mau datang. Ya? Itulah di antaranya. Nanti insya-Allah nanti Pak Haji boleh videokan, kita tengok macam mana ramai orang hadir, ya, hadir untuk mendapatkan servis daripada pengobatan herba insya-Allah. Baik, kita pergi pada soalan yang ketiga pada petang ini. Soalan pesakit, saya mengalami gastrik yang agak teruk, ya, agak teruk, gastrik teruk ni. Hingga sakit kekejangan urat tepi perut kiri, kanan dan belakang. Bila gastrik kuat, lendir akan naik ke tekak hidung sebelah kanan tersumbat angin. Saya duduk kat belakang mencucuk-cucuk. Tu masalah kat perut ni. Bila makan angin naik ke atas, duduk kat dada pula. Ya, kalau biar gitu angin duduk kat belakang ni. Betul, itu masalahnya. Kalau kita makan dah sakit kat dada ni pula. Membuat saya penat tak lancar nak bernafas. Saya dah makan HE-STAT, malek, tujuh angin, haruan pasir, pegagal, minyak kelapa darah. Dah amal tapi tak sembuh-sembuh lagi. Mana silapnya? Mana silap? Cuba kita nak. Haruan pasir dah ada. Tujuh angin juga ada. Mana silapnya? Silapnya begini ya. Silapnya begini. Orang yang ada gastrik atau orang yang ada syarat dia introduction, permulaan nak buat perawatannya mesti buat colon cleansing dulu 1 minggu. Iaitu kita bagikan herba tujuh angin, bagi pelawas, bagi spirulina 1 minggu yang pertama. Kemudian kalau diikuti minggu yang kedua HE-STAT, malek, tujuh angin, semua itu insya-Allah. Tetapi kita kena ada step. Step itu namanya tertib. Tertibnya apa? Kena tertibnya maksudnya kita faham. Kita faham di mana asal usulnya penyakit ini. Asal usulnya ini sembelit. Gastrik itu sembelit. Jadi orang yang sembelit tengok stres. Stres tak? Stres itu mendatangkan gastrik. Jadi ulcer perut, keluar air perut, dia stres, duduk saja-saja pun stres sebab pemikirannya. Bila dia sampai kepada tahap stres itu, dia boleh sampai kepada tahap yang kedua, jantung berdegup kuat. Jantung berdegup kuat itu. Yang kedua, serangan anxiety. Itu mula gastrik dulu. Gastrik, kemudian lepas gastrik itu dia jadi stres, dia jadi tukar lambung, ulcer perut, kemudian dia pergi kepada serangan anxiety, jantung, takut nak drive, takut nak bawa mobil, nak bawa kereta, tidak confident pada diri lah. Itu dia, itu namanya serangan anxiety.
Kalau begitu macam mana kita nak merawatnya? Mesti rawat mula daripada awal balik. Basic, back to basic dulu. Mesti guna colon cleansing dulu. Mesti guna. Kalau kita tak guna colon cleansing, tak mau dia, tak mau. Kita cubalah, tak mau. Jadi kita guna-gunakan. Dan kalau boleh kalau tadi Pak Cik sebut masuk haruan, bagus. HGH bagus. Ada satu lagi, jangan lupa. Perlu atau tidak, lihat nanti sendiri. Iaitu apa dia? Omega 3 soft gel. Apabila sudah sampai kepada serangan anxiety, maka kita terpaksa menggunakan omega 3 soft gel untuk menenangkan fikirannya itu, supaya tidak jadi kecelaruan, tidak jadi susah, tidak jadi gementar. Itu adalah yang sangat-sangat penting. Baik. Kemudian bila kita jadi gitu, nafas kita susah nak bernafas lah. Memang betul lah. Bila angin itu sudah menyesak di dada kita, jadi susah nak bernafas. Kita susah nak bernafas. Akhirnya apa? Mendatangkan apa? Itulah orang kata penat. Penat tu apa? Berjalan sikit, dah mengah-mengah begitu. Jalan sikit saja dah tak kuat lagi. Kemudian pula nanti ini tersekat, nak makan pula tak boleh, ni tersekat di kerongkong ni, nak menelan tak boleh, ni sakit kat belakang ni, kena dipijak-pijak orang, lepas tu dia berselawat dia jadi begitu. Asal daripada mana? Pemikiran. Asalnya daripada apa? Sembelit kerana berfikir. Fikir tu tak habis, genggam fikir, masalah tak lepas, tak muncul hormon gembira dan sebagainya. Jadi selalu sakit. Sakit mana? Sakit perut. Sakit perut tu apa? Sakit perasaan. Sakit perut tu sakit perasaan. Saya ni selalu sakit perut, Pak Haji. Silap-silap makan sakit perut. Itu bukan sakit perut, itu sakit perasaan. Ya, saya sakit di perut, tapi datang daripada perasaan. Itu ada di antaranya. Bila perasaan kita menyesap, perasaan kita tegang, dia akan sakit di tulang belakang. Tulang belakang dulu tulang belakang sampai sakit pinggang. Dan itu akar dia. Tetapi pohonnya itu di belakang ni, di belakang kita ni, di belakang ni akan sakit. Kepala itu ialah buah daunnya itu. Ya, pucuknya itu di kepala sakit, di belakang sakit, di pinggang sakit. Itu sakit perasaan. Step yang pertama, pohon stres. Tapi bila pohon itu sudah lama-lama, dia jadi sakit di perut. Sakit perut, tekanan. Kadang-kadang anak ni, ada anak-anak selalu sakit perut daripada kecil. Sakit perut, sekejap sakit perut, sekejap sakit perut. Bukan sakit perut. Itu ialah masalah tekanan. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kena faham sakit perut itu adalah permasalahan pemikiran. Jadi kalau begitu bagaimana kita nak selesaikan? Selesai yang Pak Ji sebut, kena selesai colon cleansing. Lepas tu baru mula bagi sedikit omega 3, mesti campur dengan kapsul haruan. Itu dia. Bagi sesuatu yang menguatkan otak. Bagi tenang, bagi relax. Bagi boleh lepas. Jangan digenggam perasaan itu. Itu dia antaranya. Itu dia. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang bertanya ini faham bagaimana nak buat perawatannya, insya-Allah. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Hari ini ada banyak sikit soalan. Ada 8 soalan. Soalan yang keempat. Orang koma tak sedar. Tak sedar ni macam mana? Ini banyak sekali kasus koma tak sedar. Apa yang harus kita buat untuk sedarkan dia? Dipasangkan gas itu, anak masuk mana tak boleh makan. Tapi kan pintunya ada banyak. Satu pintu di ujung, di ubun-ubun, kita spraykan dia dengan ST spray. Dulu namanya stroke spray. Sekarang dapat diubah ST spray. Sebab apa? Sebab dia bukan untuk orang stroke saja, tetapi orang koma. Orang koma boleh, orang darah tinggi boleh, orang sakit bahu di sini boleh, orang tak dapat tidur boleh. Jadi ST spray saja kita spraykan di ubun-ubun ini untuk orang yang ada apa? Orang yang koma. Pintu yang pertama. Pintu yang kedua, mata boleh guna wave. Guna wave pintu yang kedua. Mulut tidak mengapa, dia tutup dekat situ, tidak jadi permasalahan. Jadi kita guna 2 pintu.
2 pintu. Pintu di ubun-ubun kepala, apa tu, DU21 ya. Dan pintu yang kedua ialah dalam mata itu sendiri. Kita boleh gunakan. Jadi oleh sebab itu maka tidak ada permasalahan. Orang koma boleh tak menerima perawatan? Boleh. Jadi selagi orang tu bernafas, selagi itu dia boleh menerima perawatan. Buat selalu rutin, jangan berhenti, teruskan. Ingat tak dulu, Pak Yu kata kalau ada orang koma, aksiden, bengkak otaknya, dia pengsan, tak ingat mana-mana, Pak Yu kata apa? Ambilkan minyak bubut itu, minyak MPR itu, lomo di kepalanya selama 2 minggu. InsyaAllah sedar balik. Tapi kan kalau kita buat begitu, pihak hospital, pihak doktor tak benarkan. Sebab bantalnya habis jadi hitam dengan minyak bubut. Jadi apa yang mesti kita buat? Sekarang sudah lebih advance, tak perlu lagi ST spray saja. ST spray itu putih, air putih, dia tak nampak apa-apa. Dan doktor pun taklah takut sangat. Tengok ni minyak apa ni? Dia tanya, ni air apa? Air biasa-biasa saja yang dibuat untuk spray sejukkan kepala. Itu dengan insya-Allah, walaupun kita tengok macam air biasa, air kosong, sama juga orang tengok POC kita air kosong boleh minum lagi. Ini EM apa? Tidak ada bau apa, semua boleh minum lagi. EM seperti apa? Tapi jangan tengok situ, tengok pada hasil. Buahnya bagaimana? Hasilnya macam mana? Itu dia. Jadi begitulah juga. Begitu juga kita gunakan untuk orang yang koma. Bila ada sesuatu herba, ada herba yang lebih tinggi pada itu. Ada langit yang tinggi, ada langit yang lebih tinggi daripada itu. Ada satu pengetahuan ilmu yang tinggi, ada pengetahuan ilmu yang lebih tinggi daripada itu. Kerana ilmu itu minallah, daripada Allah. Allah ini boleh bagi ilmu kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah nak bagi ilmu kepada seseorang, tak ada siapa yang dapat menahannya. Allah mengajar melalui satu pemahaman, faham. Sama juga kita baca hadis. Siapa yang dikenali kebaikan oleh Allah, maka Allah mendatangkan faham dia dalam agama. Faqih fiddin. Faham dalam agama. Dia faham. Jadi begitu juga dengan orang yang Allah Ta'ala bagikan dia dengan pencahayaan, dan Allah membukakan pintu hijab untuk melihat kebaikan herba-herba yang ada untuk tujuan bukan untuk dirinya, tapi untuk tujuan ramai, supaya alam ini dimanfaatkan. Jadi bila kita semakin mensyukuri dengan nikmat Allah bagi hutan, belantara, kayu, batu, semua ini kita syukur, Allah bagi lagi pada kita ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tak mau merenung, kita tak mau melihat, kita tak mau merenung ke bawah, kita asyik tengok ke atas saja, tak mau tengok ni, tak pandanglah herba-herba, kayu ni tak pandang. Kononnya ini adalah perubatan orang tua-tua, orang yang tak pintar, perubatan orang kata yang kuno, ortodok. Maka bagaimana Allah nak bagi kalau macam tu? Ini bukan pengobatan orang tua-tua, ini pengobatan Nabi, tib nabawi. Itu alamiah. Tidaklah semestinya tib nabawi itu kita pegang begini, abatul sauda, tib nabawi. Tidak, VCO pun tib nabawi juga. Tengok ni, VCO tib nabawi juga. Adakah Allah menyebut tentang VCO? Betul saudara, ada hadis Nabi SAW. Betul, tetapi yang bersifat alamiah sama betul saudara. Dia tidak bersifat kimia, dia tidak ada yang haram, dia tak ada yang syirik, dia tak ada yang syubhah, yang tidak keluar daripada bingkai pengobatan Nabi. Yang Pak Haji sebut ada bingkai, pengobatan ni ada bingkai. Kalau tak ada bingkai, itu bukan daripada Islam. Apa juga membujur lalu melentang patah, itu semuanya boleh belaka. Guna heparin untuk cairkan darah, itu guna daripada heparin. Heparin itu ambil daripada mana? Daripada babi. Heparin, berapa banyak orang gunakan insulin, ambil pada mana? Ambil pada babi. Cangkang kapsul, ambil pada mana? Cangkang kapsul babi. Banyak. Jadi oleh sebab itu maka dia terkeluar pada bingkai.
bingkai daripada sunnah Nabi SAW. Adakah Rasulullah SAW ambil heparin? Rasulullah tak ambil heparin. Rasulullah tak ambil daripada sumber yang haram. Malah Rasulullah kata tidak diciptakan ubat daripada yang haram. Itu jelas sekali. Tapi bila kita duduk di alam ini, kita duduk di zaman ini, kita banyak mendalilkan itu dengan ruksah, kelonggaran Pak Haji. Kalau mau pergi ke Mekah harus vaksin, walaupun vaksin itu haram, tapi kita diharuskan. Itu ruksah namanya. Kita ambil jalan ruksah. Sebab apa kita ambil jalan ruksah? Sebab kita ambil jalan mudah. Jalan mudah. Sebab apa kita ambil jalan mudah? Sebab kita tidak mau berusaha merenung diri, merenung ke bawah, merenung hadis, merenung Al-Quran. Kita ambil jalan untuk merenung sebuah kebesaran diri. Ya, tak mau tengok ni semua sebagainya. Ada orang kata bekam tu apa? Bekam tu apa? Daripada bekam, baik kita menderma darah. Tak sama. Bekam dengan derma darah, bedanya di antara langit dan bumi. Pasal apa? Sebab bekam itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tapi oleh kerana kita tak nampak sunnah itu sesuatu yang unggul, yang agung, yang hebat, yang ketemadunannya tinggi, tak ada siapa pun yang nak naikkan. Dalam bahagian-bahagian lain banyak, tapi dalam bidang tib Nabawi ini tak ramai orang yang nak bangunkan, bangkitkan. Ya, alhamdulillah, di saat dunia tidak mengenalnya, maka anggota-anggota HPA berada di mana saja memperjuangkan pengobatan Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan perjuangan ikhlas kita ini, maka Allah memberikan kita dengan dijanjikan dengan janji-janji yang baik, diberikan hidayah, mati dalam iman, mati dalam la ilaha illallah, hadiah terbaik HPA, hadiah pemberian Allah. Apakah hadiah pemberian Allah? Tib Nabawi. Apakah dia hadiah pemberian Allah? Produk halalan thayyibah. Apakah dia hadiah pemberian Allah? Perjuangan, perniagaan menjadi sebuah perjuangan. Apakah hadiah pemberian Allah? HPA, HPA, dia adalah merupakan mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam teguh bersama dengan perjuangan yang berbingkaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan syirik pada Allah, jangan syirik dengan Allah, jangan kita gunakan apa yang Pak Haji sebut ni, pertahankan akidah kita, pertahankan akidah. Zaman sekarang ni zaman orang sudah langgar semua peraturan dan undang-undang Allah. Baik, itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu orang gestrik itu telah orang koma tu, jadi kita telah gunakan itu 2 pintu yang kita gunakan, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kelima. Mual, muntah, badan panas, sudah bagi kopi radi, IMS masih mual, mau beri apa? Muntah, mual ini satu mekanisme tubuh mengeluarkan racun. Ketika seorang itu makan racun, dia akan muntah. Muntah itu isyarat bahawa racun itu mesti dikeluarkan. Ketika orang makan racun, dia jadi diarrhea. Sebab diarrhea itu supaya dia dikeluarkan. Jadi jangan salah sangka pada muntah dan mual. Tetapi kita harus menyelusuri pengobatan muntah dan mual. Muntah dan mual ini pengobatannya antirat. Antirat itu dia sama-sama bekerja dengan mekanisme tubuh badan kita untuk buang racun. Jangan sampai racun itu disimpan dalam tubuh badan, jangan. Ada orang ketika dia sedang diarrhea, dia sedang muntah, dia makan ubat anti muntah, berhenti muntah. Ketika dia diarrhea, dia makan ubat berhenti diarrhea, mencret, cerit berit, dia berhenti, maka racun itu tertumpuk dalam tubuh badan. Itu untuk jangka masa panjang, mendatangkan pelbagai jenis penyakit di ususnya. Sebab tu kalau kita tengok di ususnya ada macam usus itu ada apa dia sebut sebagai colitis, disebut sebagai sigmoid
ya, disebut sebagai balon sigmoid ataupun disebut sebagai stricture, disebut sebagai apa dia, pocket bowel. Itu semua adalah racun yang tak dikeluarkan. Jadi dalam pengobatan herba, bila seorang itu jadi mencret, menandakan ada racun. Tapi bagaimana jangan mencret itu berterusan, diarrhea itu berterusan, supaya jangan terjadi dehydration. Maka kita gunakan apa? Kita gunakan anti-rats, kita gunakan pelawas, anti-rat, ya. Itu di antaranya, kita guna anti-rat dulu. Jadi soalannya, setelah guna anti-rat masih tak berhenti lagi. Apa sebabnya? Sebab racun tu kuat, masih tak berhenti lagi. Jadi bagaimana cara kita nak memberhentikannya? Maka kita kena ambil anti-rat itu lebih tinggi dosisnya. Kalau tadi kita ambil 1 kapsul, sekarang kita ambil lagi. Sejam kemudian ambil 2 kapsul lagi. Minum. Dan kalau boleh, minum bersama dengan air kelapa. Jadi kapsul anti-rat itu dibuka dalam air kelapa, diaduk-aduk-aduk biar dia bening. Minum air bening tersebut. Minum. Sekali insya-Allah dikeluarkan habis racun tersebut. Itu di antaranya. Bagaimana menghilangkan keracunan, ya, daripada muar dan juga daripada sebagainya. Jadi apabila kita rasa begitu, dia memanglah rasa panas badan. Panas badan itu kerana dia nak demam. Sistem imuniti kita dah mula jatuh, kuman dah mula menyerang, kita dah nak demam dah, kita nak tumbang dah sebagainya. Jadi oleh sebab itu cepat-cepat, yang cepat-cepat anti-rats itu adalah penawar dia menghilangkan keracunan. Baik, sudah 30 minit yang pertama, kita berehat sebentar. Silakan. Laut biru luas terbentang, larut malam dihias bintang, parut lama buatku mengenang, sapun luka di medan juang, turun hati mahu ku teruskan, surut hati pedih ku telan, kecut hati bila dikenangkan, herut hati memikirkan kawan. Aku sendiri, aku menyendiri, aku menghususi, aku menyusuli jalan pernah ku
jaga perjuangan ini segala terusan bersemi. Kelak bila ku tiada di makamku ini, peta bertulis seni merah mengharung bumi. Syukur itu harus sekalipun kita berjalan di atas muka bumi yang panas merekam kulit kepala, kita tetap tidak akan sebut panas. Panas ni, kita takkan sebut panas. Sebab panas itu datang dari Allah. Ada manusia boleh buat kepanasan paling itu tidak. Allah menciptakan. Syukurlah. Alhamdulillah, terima kasih. Kita terus kepada soalan yang ke-6 ya. Bapa Ibu sekalian, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, saya Puan Anum daripada Perak ingin bertanya. Saya berumur 59, mempunyai kesan kolesterol, mempunyai penyakit kolesterol dan makan ubat daripada klinik, tapi sekarang sakit di pergelangan belah kiri saja lebih kurang 6 bulan. Dan telah di X-ray tapi tiada masalah dan buat urutan tapi masih sakit. Baru-baru ni lenguh di bahagian bawah betis dan belah kiri. Memang macam ni Kak Anum. Kalau kena kolesterol memang macam tu. Ya, yang selalu Pak Haji jumpa ya, orang ada kolesterol. Lihat di sini. Dia sakit sini. Sakit di sini, ada sakit di tengkok ini, ada sakit di lengan ini, sakit lengan ini. Kemudian ada sakit di pinggang pun, betis yang jadi tegang, sakit itu. Kalau kita pergi scan bukan nampak apa. Itu adalah kolesterol. Kolesterol ini dia saraf kita tak nampak. Jadi sebab itu kalau datang di sini, selalunya Pak Haji akan bagi pertama apa dia? HGH drop. Itu syarat pertama. Yang kedua apa? Kapsul haruan. Kemudian yang ketiga ini yang spray di atas ni. ST spray tu. Bagi 3 tu saja. InsyaAllah 1 minggu saja. Ya Allah, hilang ini dia sakit-sakit tu hilang dan sebagainya. Jadi insya-Allah, jadi bagi Kak Anum ya, boleh mendapatkan daripada stokis-stokis kita. Insya-Allah 3 tu saja. Ingat tu. Pertama HGH drop. Yang kedua apa dia? Yang kedua kita ambil daripada apa Pak Haji kata ni, ST spray. Wah, yang ketiga ialah haruan. Tetapi kalau ada satu lagi iaitu dia panggil water booster. Itu insya-Allah hilang. Selalunya 4 perkara itu saja yang Pak Haji bagi. Datanglah macam mana pun. Kalau dia ada masalah kolesterol, memang inilah keadaannya. Kadang-kadang ya Kak Anum ya, ada orang sakit dia ni. Lengan ni sakit, dia kata Pak Haji tak boleh tidur. Itu kolesterol. Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji sebutkan dekat sini bahawa kalau X-ray memang tak nampak. Orang yang kena penyakit seperti Kak Anum ni ramai sekali. Tapi kesian mereka tak jumpa jalan perawatannya. InsyaAllah nanti ni Pak Haji dah dapat dah dia punya satu, orang kata satu ilham lah. Macam orang duk lukis ada ilham. Seorang seni nak buat sebuah lirik lagu ada ilham. Ya, Pak Haji pun dah lama tak tulis lirik lagu. Dulu memang banyaklah lirik lagu ni, sekejap lagu. Akafi, Asyafi, sekejap lagu solatlah wahai permata hatiku. Ni dengar orang membuat lagu hud
Hud 70 pintu. Masya Allah, hebat. Nanti Pak Haji nak tulis juga lagu Hud ni, nak cerita bagaimana pintu-pintu yang Allah ciptakan, 8 pintu syurga. Allah, 8 pintu syurga. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, jadi sebab itulah, begitulah juga dengan orang yang ada penyakit ni. Pak Haji dah dapat dah idea dia macam mana nak buat minyak untuk sapu, hilangkan saraf, masalah saraf kerana kolesterol dengan izin Allah. Sikit masa lagi, ya, masih belum matang lagi. Harpa dah buat dah tapi belum matang lagi. Nanti keluarlah saja, beli saja, insya-Allah. Anjat ini, ya, okay, di antaranya. Baik, jadi itulah, jangan lupa ya Kak Anum, ada herba tu, 4 perkara yang disebutkan itu. Okey, kita pergi pada soalan yang ketujuh. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Abu Ahmad dari Ceras. Oh, Ibu Ahmad, apa solusinya untuk orang yang lidahnya macam ni? Tu dia, lidah ditunjukkan begitu. Tak pasti unsur panas atau sejuk, saranan herba apa yang boleh bantu. Ini panas Kak, panas. Ya, panas yang sangat-sangat panas yang boleh menyebabkan dia hilang akal, lupa, cepat lupa. Jadi itu adalah kerana apa? Ini masalahnya apa? Masalah panas di mana? Lidah. Lidah dekat mana? Cuba tengok, lidah di mana? Lidah hubungannya di jantung. Masalahnya di jantung. Ni masalahnya di jantung. Apa herba yang boleh kita berikan? Jantung hati campur dengan minyak zaitun. Ya, okey. Orang yang ada masalah jantung, ketersambatan, sebagainya, dia kena buat operation. Operation kan sakit. Tapi kalau di tempat Pak Haji ni ada jantung hati plus dengan minyak zaitun. Jadi insya-Allah terbukti sangat-sangat berkesan, masya-Allah, untuk rawatan jantung. Jantung ada 2, satu lemah jantung, yang satu lagi kerana masalah seperti ketersambatan jantung. Yang penting kena guna kapsul jantung hati, masya-Allah. Ini sangat-sangat berkesan yang telah kita gunakan. Baik, jadi oleh sebab itu maka kita boleh membuat pengencaman melalui lidah. Lidah, kalau bapa ibu rasa ragu, ya, bolehlah beri dulu basic-basic dulu, apa dia sakit apa sebenarnya, kemudian diikuti diberikan dengan lidah. Lidah boleh tengok, nadi juga boleh tengok, muka boleh tengok, mata kita, mata putih boleh tengok, mata hitam iridologi boleh tengok, kulit muka boleh tengok, kat telinga boleh tengok, sebagainya. Itu semua adalah simptom yang muncul di bahagian organ wajah kita. Misalnya apa dia, nak tengok orang tu subur ataupun tidak. Tengok di atas ini ada dia punya, tengok di atas ni ada tak dia punya, apa kita nampak bulan-bulan. Bulannya, bulan besar atau tidak, bulan sabitnya tu. Kalau bulan besar tu subur tu, insya-Allah. Kalau tidak ada bulan, makan sampai ada bulan. Ada bulan apa? Dipsi, insya-Allah hamil lah nanti, insya-Allah. Jadi itu pengecaman itu, kalau kita belajar betul-betul, dia sangat-sangat penting, sangat-sangat boleh digunakan. Alhamdulillah. Langsung kepada soalan yang ke-8 ya, daripada Julistina Padang Sidimpuan. Apa khabar Ibu Julistina? Jadi ini soalannya kepada Pak Haji ya. Pak Haji dah terima. Mohon sarannya Pak Haji untuk pasien usia 3 tahun, lelaki, disuspek leukemia. Tu di antara leukemia. Jadi demam tinggi, ada mimisan, kakinya jalan diseret, ya, HB-nya juga turun ke bawah. Bagaimana ya cara dia? Itu di antaranya. Baik. Leukemia ini memang betul, kadang-kadang kita dapat tengok anak itu leukemia, dia akan ada pendarahan di gigi dia. Tapi obatnya ialah ada 2 obatnya. Ini harus ingat ni. Pertama ialah dengan menggunakan kapsul daripada susu harimau. Susu harimau ni ataupun cendawan susu harimau, apa kulat susu harimau ya. Di mana kita gunakan ini daripada, memang benar daripada susu harimau yang tumpah, benar.
dia jadi jamur, jadi kulat, kita buat kapsul. Itu sangat bagus. Kita pernah mendengar susu daripada kuda liar, sembawa, ya, susu daripada yang lain. Memang susu ini ada yang menjadi obat. Apatah lagi susu harimau. Soalannya nak ambil harimau susunya di mana? Kita ambil yang tumpah-tumpah lah, jangan jadi jamur itu. Jadi kita buat kapsul. Itu satu. Yang kedua, sinergi dia dengan shark cartilage. Dua-duanya mesti disinergikan. Di antara jamur susu harimau dengan shark cartilage. Jamur susu harimau tu di hutan belantara, di bukit, shark cartilage di lautan, ikan hiu. Jadi percampuran di antara keduanya untuk leukemia. Sangat berkesan. Dua tu saja. Tetapi kalau kita nak masuk selepas itu, kunyit putih boleh kita gunakan. Ya, ataupun kita boleh nak masukkan temu mangga lah, boleh kita gunakan. Tetapi asasnya itu. Asasnya ialah menggunakan daripada jamur susu harimau, ya, dan juga shark cartilage. Kemudian tambahannya itu dengan menggunakan kunyit putih ataupun temu mangga. Itu sangat baik. Malah temu mangga itu nanti Pak Haji akan bincangkan nanti kalau ada kesempatan untuk masa-masa ke depan tentang kebaikan temu mangga. Ya, itu sangat-sangat baik. Masya Allah. Memang benar ya bahawa orang yang ada masalah leukemia ini, dia punya HB-nya akan turun. Walaupun ditambah dengan darah, tapi dia lama-lama dia turun juga cepat habis. Sebab leukemia itu artinya apa? Sel-sel darah putihnya itu menyerang dirinya sendiri. Autoimun. Sel-sel darah putih itu sepatutnya menyerang virus, kuman-kuman yang menyerang dalam tubuh badan. Tak, dia menyerang sel darah merah. Dia jadi satu abnormal, gila, ada sikit kegilaan. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan ini, insya-Allah, ya, insya-Allah kita gunakan, dan dia akan pengobatannya sangat-sangat berkesan, insya-Allah. Baik, dan ada lagi di sini, mohon saranan herbal terapi bila sudah tidak lockdown, insya-Allah orang tuanya akan bawa pergi ke Yan, Kedah, rumah tuan Haji. Ya, silakan. Ya, silakan datang ke sini, insya-Allah, bagi tujuan orang sakit, ya. Kita lihatlah dengan izin Allah perlahan-lahan, ya. Dengan kita berbanyak berdoa kepada Allah, banyak kita minta dengan Allah, tidak mustahil Allah mengurniakan kepada kita, diijabahkan doa kita. Kalau kita betul-betul ikhlas, ya, kita betul-betul kita buat ini bukan kerana untuk mencipta nama supaya agar tersohor, nama disebut orang, tapi dibuat kerana ikhlas, kerana Allah SWT ingin melihat saudara-saudara kita juga sembuh, ya, itu insya-Allah. Baik, kita tengok soalan yang ke-9, ya. Soalan yang ke-9 nampaknya soalan yang terakhir lah hari ini, ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Ayah saya sekarang mengalami stroke selama 12 tahun. Memang stroke ni lama-lama. Ada 4 tahun, 5 tahun. Makan tahun lah stroke ni. Sebenarnya stroke ni. Jadi kemudian kali pertama stroke sebelah kanan tahun 2008. Masya Allah, 2008 adalah beberapa bulan selepas membuat pembedahan batu karang. Dalam masa yang sama, ayah saya juga ada penyakit kencing manis, darah tinggi. Boleh bercakap terbiasa, selepas pergi berurut, buat akupuntur, dah boleh lega. Kemudian dipendekkan cerita lah, ini panjang cerita juga ni. Akhirnya stroke semula dan terpaksa guna insulin juga untuk kencing manis. Masya Allah. Produk HP dah banyak dah guna. Ya, syak catalase, VCO, plantisol, stroke spray, HA2, HA, bengkudu, albumin, moringa. Belum dapat ditinggalkan insulin lagi. Apa juga yang Pak Haji sebut, semua beli. Terima kasih lah. Tapi tak sembuh juga, tak sembuh. Pak Haji sebut kata macam ni, tak sembuh. Itulah yang Pak Haji selalu sebut, ya, bahawa kalau yang kita potong itu tak putus, jangan salah kepada tangan, jangan salah pada pisau yang tak tajam. Cara potongnya itu tak betul. Sama juga dengan pengobatan. Kalau ambil banyak tidak menandakan bagus. Kalau dia tak betul cara pengambilannya. Okey, baik. Sekarang Pak Haji nak bagi dulu tip dulu, nak bagi dia sembuh dari stroke itu dulu.
Okey, yang pertama kita berikan apa? ST spray. Itu penting. ST spray itu. Spraynya itu sehari 5 kali ikut waktu solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita spray kat sini. Boleh. Sehari solat. Apa lagi? Apa solat zuhur pula? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Spray lagi. Solat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Spray lagi. Solat maghrib. Begitulah. Spray 5 kali. Spray sampai basah. Syarat yang pertama. Yang kedua, SGH. Betul lah ambil SGH, tapi mesti masuk ke dalam gelas. Masuk dalam gelas itu 7 tetes. Kalau sudah strok lama, 7 titis. 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelas pertama. Pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelas yang kedua tengah hari. Gelas yang ketiga waktu petang. Gelas yang keempat waktu malam. Boleh juga kita ambil 3 kali saja, pagi, petang, malam. Itu pun dah cukup baik dah sebagainya. Kemudian sesudahnya itu bagi haruan. Orang stroke ni perlukan haruan. Kita bagi haruan, Masya Allah, Masya Allah. Tapi bila kita tengok ada masalah kencing manis, tengok ya, dengar sini, berikan perhatian, ambil note ini. Orang ada masalah kencing manis, darah tinggi, maka kita rawat kencing manis itu dulu. Kerana apabila kita rawat kencing manis, dengan otomatisnya darah tingginya akan turun. Apa dia untuk rawatan kencing manis yang terbaik? Minyak habatus sauda, minyak, bentuk minyak. Tapi kalau kita nak minum banyak-banyak, mual juga rasanya, mual nak minum minyak habatus sauda ni. Pak Haji pun rasa mual juga nak minum banyak-banyak sebenarnya. Pak Haji dah ajar, campur dengan madu. Dengan madu. Dia bagi tu minyak zaitun campur dengan madu. Cara nak boleh kita ambil. Bila kita campur dengan madu, dia jadi lagi kuat, lagi bagus. Lagi bagus. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu maka kita berikan dia. Bila kita bagi HGH drop, dia mengembalikan human growth hormone. Kita bagi dia dengan albumin, dia repair balik semua kerosakan. Kemudian yang terakhirnya kita bagi dia habatus sauda. Habatus sauda. Dan satu lagi kalau boleh ambil water booster, Masya Allah ya. Kita minum water booster ni juga sangat baik. Itulah kaedah metodologi cara pengobatan. Jadi alhamdulillah Pak Haji mengambil kesempatan di sini untuk mengajak mereka-mereka yang ingin untuk mendalami dalam bidang pengobatan. Sesuai dengan perkembangan masa kini, boleh datang dan boleh memberi nama kepada Cik Asilah ya, ataupun Puan Syikin untuk diatur pertemuannya itu ya. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.